أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insya-Allah kita akan teruskan kelas Asas Tajwid Al-Quran kita seperti mana jadual setiap hari Rabu masya-Allah. Masih lagi kita bersama dalam kelas tajwid untuk kita teruskan lagi perbincangan kita, muzakarah kita untuk kita perkemaskan lagi ilmu tajwid dan kita mengharap bacaan Al-Quran bertambah baiknya insya-Allah bila mana kita menguasai ilmu tajwid ataupun memahaminya ataupun dapat kita mempelajarinya dengan jelas. Walaupun berkali-kali alhamdulillah kita dah belajar tajwid di mana-mana kita belajar, tetap tajwid ini perlu diulang supaya bacaan kita insya-Allah akan bertambah baik dengan tajwid, dengan kita menguasai ilmu tajwid, masya-Allah. Okey, alhamdulillah pada malam ini kita akan tambah lagi insya-Allah tajuk baru kita. Kita masih lagi dalam bab sifatul huruf, tapi sebelum tu seperti biasa kita akan buat murajaah sebahagian ataupun sedikit sebanyak hukum-hukum yang kita dah belajar ataupun yang lepas supaya kita senantiasa ingat dan lancar insya-Allah. Akhir sekali minggu lepas kita selesai bab al-ghunan, bab dengung, bab hukum-hukum yang ada kait dengan dengung yang dan tak dengung. Sama ada ahkamun nun sakinah, nun mati dan tanwin. Selesai kita buat murajaah. Ahkamul mim sakinah, hukum-hukum mim mati. Selesai pun kita buat murajaah bersama. Dan last sekali ahkam al-ghunnah. Ahkamul ghunnah al-mim wal nun al-musyaddadatain. Mim dan nun musyaddad yang bersabdu pun kita dah selesai. Malam ni insya-Allah kita akan buat murajaah bersama bab qalqalah, insya-Allah. Bab qalqalah. Sebelum kita teruskan dengan tajuk baru, kita ambil qalqalah dulu sebagai ulangan kita. Okey, al-qalqalah, sifatul qalqalah. Sifat qalqalah sebenarnya memang dia berada dalam bab sifatul huruf yang kita sedang belajar sekarang ni. Bab sifatul huruf ini sifat al-qalqalah duduk di bahagian sifat-sifat la ziddalaha. Sifat-sifat yang tiada lawan baginya. Kan dalam bab sifatul huruf kita bahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan sifat-sifat itu mempunyai lawan, mempunyai zid. Itulah 5 kumpulan. Maknanya ada 10 sifat lah. Dan 7 lagi sifat yang la ziddalah. Bahagian yang kedua, 7 sifat yang tiada lawan baginya, tiada zid baginya. Dan qalqalah sebenarnya termasuk dalam 7 sifat. Tapi kita awalkan qalqalah dalam perbincangan kita ataupun dalam kelas tajwid kita sebab qalqalah ini antara sifat yang penting dan juga boleh dikatakan hampir setiap muka surat ataupun setiap sebahagian besar ayat-ayat Al-Quran adanya qalqalah. Tak kira dah qalqalah sughra, wusta, kubra, tetap ada qalqalah, maka kita awalkan dan kita nak betul-betul faham. Sebab dalam bab qalqalah ini bila kita faham, insya-Allah bacaan kita akan nampak adanya tajwid. Jadi mana-mana hukum yang banyak berlakunya, berulangnya bersama kita dalam bacaan Al-Quran, kalau boleh kita pilih yang itu dulu, kemaskan diri kita. Bagi kita faham betul-betul dan praktikkan dalam bacaan itu bagi jelas betul-betul. Hukum dengung, okey, mana-mana yang dengung, dengung betul-betul. Hukum yang tak dengung, jangan tersalah dengung. Contohnya hukum-hukum mat. Hukum-hukum mat antara yang paling banyak berlaku dalam bacaan Al-Quran. Mana-mana hukum mat, kita bagi kemas. Biar jelas yang mana panjang, yang mana tak panjang. Jadi kalau kita masih lagi mat asli pun tak cukup 2 harakat, mat wajib pun tak cukup 4 harakat. Ini antara mat yang paling basic ni. Mat lazim pun kadang-kadang tak panjang. Mat
lazim yang betul-betul panjang tu kan, yang 6 harakat itu kadang-kadang kita baca sampai 3 harakat pun dah cukup. Itu pun menampak sangat ketaranya hukum mat dalam bacaan kita kurang selamat. Jadi kita pilih-pilih hukum-hukum yang ni dulu. Bila faham dan waktu baca kita targetkan hukum-hukum yang banyak berulang ni bagi kemas. Dan insya-Allah dari situ bacaan Al-Quran kita nampaknya bertajwid. Dan termasuknya hukum qalqalah. Hukum qalqalah pun sama. Jadi orang akan nilai bacaan kita. Kalau bacaan kita bila qalqalah itu tak jelas, qalqalahnya, lantunan tu tak jelas, ataupun langsung tak ada qalqalah, ataupun diqalqalahkan, dilantunkan di huruf-huruf yang tidak huruf qalqalah, itu semua diambil kira. Jadi insya-Allah dengan kita buat murajaan, dengan kita selalu ulang-ulang ini, kita akan bertambah baik bacaan kita insya-Allah. Okey. Terus kita masuk dalam bab al-qalqalah. Al-qalqalah dalam bahasa qalqalah ini iaitulah ittirab. Ittirab maknanya kedudukan huruf itu tak tenang. Dia pula bukannya berbaris, dia pula bukannya mati, bukannya sukun. Huruf qalqalah ni, yang nak berlakunya qalqalah ini, bukannya berbaris atas, berbaris bawah, bukannya berbaris depan, huruf itu. Dan bukannya berbaris mati betul-betul. Kalau mati, dia mati senyap terus. Kan? Kalau hidup, yang berbaris tu hiduplah. Kalau yang berbaris tu betul-betul jelas sebutan. Kalau A lah, kalau ba lah, kalau ta itu hukum huruf yang berbaris, yang hidup. Tapi qalqalah ni tidak. Dia bukannya hidup, bukannya berbaris dan bukannya mati. Bukannya betul-betul mati. Dia separuh-separuh. Sebab itu kalau nak kira, kalaulah baris itu satu harakat, sukun itu setengah harakat, kan, dalam istilah sebutan lah, setengah harakat. Qalqalah itu maknanya antara baris satu harakat dengan setengah harakat, dia lebih sikit. Dia macam tulusain lah kira, 2/3 lah barisnya. Dia punya lantunan ataupun sebutan huruf-huruf qalqalah. Itu maksudnya dalam bab istilah tajwidnya ittirab. Maknanya dia tak menentu kedudukan baris huruf-huruf qalqalah itu, bukannya berbaris betul-betul dan bukannya berbaris sukun. Ini saya nak tambah lagi lah. Ini sebelum ni kita tak sebut hal bab begini, kita sebut huruf qalqalah kan. Ini sebagai tambahnya kedudukan huruf qalqalah, itulah sebabkan kita nak kena lantunkan, kita nak qalqalahkan huruf-huruf qalqalah itu. Okey, jadi selalunya bila sebutnya qalqalah, kita terus pergi kepada hurufnya. Hurufnya ada 5. Hurufnya ada 5. Qutubu jadin. Dalam rangkai kata, kalau senang nak hafal dalam bahasa Arab, qutubu jadin. Ataupun dalam bahasa Melayu yang selalu kita sebut, baju dah kota. Baju dah kota. Kota. Itu dalam sebutan tulis tak jadi pun. Bila sebut je senang nak ingatnya. Okey, jadi ada 5 huruf. Qutubu jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Bila jumpa dalam bacaan kita dalam Al-Quran, huruf-huruf ini berbaris sukun, maka hukumnya qalqalah. Hukumnya qalqalah. Hukum qalqalah, bila hukum qalqalah itu cara bacaan kita nak kena lantunkan. Bukannya betul-betul berbaris dan bukan betul-betulnya mati. Dia kena ada lantunan, dia kena ada saki, baki, huruf-huruf qalqalah itu yang berbaris mati itu. Nanti kita masuk contoh, kita nampak jelas insya-Allah. Okey, qalqalah itu dia tak lari daripada bahagian-bahagiannya. Dia panggil maratibul qalqalah ataupun aqsamul qalqalah, pecahan qalqalah. Qalqalah ini terbagi kepada 3. Saya pilih bahagian qalqalah sughra, wusta, kubra. Mungkin antum ada belajar sughra, kubra, akbar. Mungkin ada sebahagian kitab bahagiannya sughra, kubra, akbar. Yang saya belajar dan saya senang dengan bahagian sughra, wusta, kubra. Sughra kecil, wusta pertengahan, kubra besar. Itu bahagian qalqalah. Kalau bahagian yang satu lagi, sughra kecil, kubra besar,
akbar lebih besar. Akbar tu lebih besar daripada kubra. Jadi itu dia punya bahagian. Tak apalah, mana-mana pun yang penting kita boleh baca dan kita boleh beza-bezakan antara ketiga-tiga bahagian. Ada setengah mengatakan tak ada beza pun antara tiga-tiga bahagian ini. Tapi apa yang saya belajar dari guru-guru tajwid saya, insya-Allah ada beza. Ada sangat-sangat beza antara ketiga-tiga, apatah lagi bahagian yang ketiga yang mempunyai sabdu, sabdu pada huruf qalqalah itu. Itu lagi ketaranya kena bezakan dengan qalqalah yang lain. Okey, jadi saya dah buat mukaddimah ini. Sebenarnya murajaah ini saya serahkan kepada peserta dan kepada para hadirin. Tapi tak apa, saya dah ambil mukaddimah di bahagian yang awal. Saya serahkan kepada siapa-siapa yang nak ambil bahagian untuk menerangkan maratibul qalqalah. Bahagian qalqalah beserta dengan contoh-contohnya, insya-Allah. Dipersilakan siapa yang nak mencuba. Saya dah jelaskan makna qalqalah dan juga hurufnya. Tinggal lagi bahagian qalqalah. Qalqalah itu terbahagi kepada 3. Apa bahagiannya dan juga macam mana contohnya dan apa beza antara bahagian-bahagian itu. Siapa boleh terangkan secara susunan sendiri? Persilakan. Apa yang kita faham. Ustaz, boleh saya cuba? Okey, tafadhal, insya-Allah. InsyaAllah. Apabila huruf qalqalah bertanda sukun atau berbaris ketiga diwakafkan bacaan padanya. Huruf macam qalqalah itu macam huruf yang qalqalah yang Itu penerangan bagi apa itu? bagi huruf qalqalah. Bagi huruf qalqalah. Mati Okey. itu yang macam ada tanwin mati itu bertemu dengan huruf qalqalah macam ba. Watab ba, macam ba tu ada sabdu, kita matikan tu. Jadi watab, kita terus watab nak bunyikan ba tu, pantun macam gitu. Bukan? Okey, tak apa, itu Saya tak contoh. faham Pak Ustaz cakap tadi lantun kan macam mana tu? Lantun itulah dia ada aqa, ab, aj. Oh. Dia kalau tak terlantun, dia macam ak, ab. Itu betul-betul mati. Mati terus. Mati tak hidup tu. Kalau hidup jadi aba, aqa, ato. Kalau macam huruf waw, ta dengan ba, waw, ta dengan ba. Lepas tu macam ba tu ada tanwin. Kita matikan. Jadi macam watab, macam lantun watab. Itu yang watab, kalau mati watab itu mati terus. Tapi kalau watab ba itu hidup. Dia antara hidup dan mati. Watab. Antara hidup dan mati. Watab. Gantung watab. Dia kena ada itu antara hidup dan mati. Dia tak mati, dia tak hidup. Itu qalqalah tu specialnya. Itu pengertian qalqalah sebenarnya. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia panggil ittirab. Dia tak menentu. Ini berbaris ke mati. Jadi di antara hidup dan mati tu sebenarnya qalqalah. Istilah baru malam ni kita dapat qalqalah ni. Huruf qalqalah yang 5, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Bila berbarisnya mati, bila barisnya sukun, baris matilah. Dia diberi hukum qalqalah yang mana bacaannya antara hidup dan mati. Senang cerita. Bukannya baris tu hidup betul-betul. Kalau baris tu hidup, dia akan jadi watabba, ba sepenuhnya, ba satu harakat. Tapi kalau huruf itu mati betul-betul, watab mati, watab itu mati. Tapi qalqalah bila huruf ba ni hurufnya termasuk huruf 5 qalqalah, salah satu huruf daripada huruf 5 qalqalah ini, maka dia tak boleh mati terus. Watab tak boleh, watab ba pun tak boleh sebab memang kita nak kena matikan dengan sukun. Jadi jatuhnya huruf hukumnya qalqalah kita nak kena lantunkan. Jadi watab dia bukannya ba, bukannya terus mati. Macam ayat dalam ini tabat yada habil wa tab. Ya. Itu lantun. Itu lantunan. Itu namanya lantun. Melantunkan suara kita. Okey. Terima kasih Ji. Okey, jadi soalan tadi saya dah terangkan apa yang Haji
tambah tadi maknanya tambah kepada penerangan ataupun mukadimah saya tadi. Kita dalam soalan kita tadi untuk nak menerangkan siapa yang masih ingat maratibul qalqalah. Qalqalah itu terbagi kepada 3. Apakah itu 3 bahagian qalqalah itu? Kubra. Qalqalah kubra. Okey, tak apalah kalau Haji nak pilih apa yang dia suka. Saya nak pilih apa tahu? Qalqalah subra. Sughra ke kubra, mana satu je? Subra lah. Subra Okey, ada sughra. ringan sikit. Macam mana Haji nak kena qalqalah sughra? Ini macam kata-kata kita baca kat ayat ni. Wal 'adiyati sabha. Okey. Okey, betul, contoh tu betul, tapi macam mana nak perkenalkan ini termasuk dalam bahagian qalqalah sughra. Macam mana nak perkenalkan macam itulah untuk ba mati sebelum dia huruf atas macam sabha. Okey, tak apa, good try. Dia mencuba juga, tak apa, masya-Allah. Okey. Okey. Tak apa Jedin. Kalau gitu saya tambahkan sikit je. Untuk qalqalah sughra, contoh yang dibawa oleh Haji Din tadi, wal adiyati dab ha ba mati kan? Betul. Qalqalah contoh ini termasuk dalam bahagian pertama, itulah qalqalah sughra. Cuma kita nak kena tambah lagi macam mana kita nak kenal qalqalah sughra, iaitulah huruf qalqalah iaitulah qaf ta ba jim dal, tu 5 huruf ni. Bila mati huruf ini berlakunya pada pertengahan bacaan kita, bukannya di hujung bacaan. Jadi dhabha di pertengahan bacaan kita. Lagi satu jadi boleh tak? Termasuknya dalam bahagian qalqalah sughra. Yang ini yang Ustaz cakap huruf dah ayat dia pertengahan macam amahu. Betul. Di pertengahan bacaan, bukan di hujung bacaan. Alright. Okey, jelas. Qalqalah sughra bahagian pertama selesai. Bahagian kedua, silakan, siapa pula? Haji Rashid. Awal dah cari pasal ni. Okey. Qalqalah bahagian yang kedua, siapa nak cuba terangkan? Qalqalah malam ni senangnya qalqalah, insya-Allah. Kita ada Haji Ismail, boleh? Abang Is. Abang Is malu Ustaz. Unmute. Tak apa, mencuba. Ustaz. Ustaz tu dia lebih jelas di akhir hujung bacaan. Dia buat dia boleh kuat sikit daripada sughra. Okey. Ada sikit lagi Haji kena tambah. Kena tambah hujung bacaan dan tak bersabdu. Bersabdu. Bersabdu tu kena tambah, sebab kalau bersabdu dia tak jadi. Dia tak jadi wusta. Contohnya Haji? Contohnya sughra. Contoh ahad. Macam ahad. Okey, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hujung bacaannya. Hujung bacaan. Saya lebih suka dan lebih selesa dan setuju kita istilahkan untuk wusta ini di hujung bacaan, bukannya di hujung ayat. Di hujung bacaan. Sebab ayat kadang-kadang di pertengahan ayat pun kalau kita berhenti dah jadi hujung bacaan kita, dia boleh juga berlaku qalqalah wusta walaupun bukannya hujung ayat. Di hujung-hujung, di tengah-tengah ayat pun kalau kita berhenti menjadikan hujung bacaan kita dengan kita bernafas tu, dia akan jadi juga hukum qalqalah wusta. Ahad. Tapi dia mesti tak ada sabtu kalau ada sabtu dah lain. Ya. Jadi kena jelaskan di hujung bacaan kita dan huruf qalqalah itu dimatikan disebab kita waqaf dan huruf qalqalah itu tak bersabdu. Itu untuk wusta. Okey. Bahagian yang ketiga, yang terakhir dalam maratibul qalqalah, siapa ingat? Dia lebih kuat, Ustaz. Lebih kuat lagi. Hurufnya ada
sabdu. Sebelum tu dia panggil nama apa? Kubra. Kubra. Okey, qalqalah kubra. Okey, Apabila dia berhenti lah. Okey. Jadi huruf ni ada sabdu. Macam kita ni. Contohnya Ustaz. Kita kena perkenalkan dulu sebelum kita sebut contoh. Bacaan. Okey, berlakunya huruf qalqalah kubra yang paling yang ketiga ini apabila kita berhenti ataupun berlakunya di akhir bacaan kita ketika waqaf dan huruf qalqalah itu mempunyai ataupun bersabdu, bertasydid. Contohnya bersabdu. Ini dia. Bal huwa Qur'anun mujid. Salah. Ataupun wallahu min waraihim muhit. Salah. Salah juga. Okey, tak boleh try lagi. Dia tadi Haji abang tadi yang bersabdu ada sabdu, yang ada sabdu. Muhit tak ada sabdu Ji. Yang sabdu. Yang penghabisan. Alright. I faham. Surah Tabat ya Ustaz. Tabat. Betul. Sama juga dengan Haji Latif sebut tadi. Ya tak ada. Surah Al-Masad itu watab. Itu yang kena lambat sikit banding dengan contoh yang lain. Contohnya surah Al-Ikhlas. Ahad. Kita lepas je. Tapi yang kubra ni yang ada sabdu kita tak boleh lepas watab. Tak boleh gitu. Sebab sabdu ni asalnya dua huruf, kita kena tekan sikit ataupun kita kena lambatkan sikit. Gantungkan ba ataupun lantunan tu. Watab. Haq. Kan dalam baca kahfi malam-malam Jumaat kita baca tu kita ada 3 haq. Jadi siapa yang terlebih tercepat dia tak gantung ataupun dia tak tekan pada huruf yang ada sabdu tu maka dia kurang kubra qalqalah tadi. Okey. Jadi nak buat perbezaan antara tiga-tiga maratib ini, kalau sughra di tengah-tengah bacaan dia tak jelas sangat sebab kita akan baca huruf yang selepasnya. Sebab itu dia kurang jelas. Contohnya lam yalid wa lam yalid wa lam ada tapi cepat kita nak sebut walam tu. Lam yalid wa lam yalid wa lam. Jadi kalau kita slowkan bacaan kita nampak jelas bunyinya qalqalah. Tapi kalau kita sambung terus dia akan kurang jelas sikit. Lam yalid wa lam yulad. Ini yang wusta. Bila kita berhenti dah tak ada huruf dan tak ada bacaan selepasnya, dia akan lebih jelas bunyinya. Lam yalid wa lam yulad. Dia nampak jelas lagi. Falaq, khalaq, waqab, hasad. Ini semuanya huruf-huruf yang pada akhir surah Al-Falaq. Maka huruf-huruf ini qalqalah wusta tu lebih jelas daripada qalqalah sughra yang di pertengahan bacaan kita. Dan paling beza sekali bila qalqalah yang terakhir yang kita sebut tadi yang kubra ataupun sebahagian kita sebut akbar. Qalqalah itu mesti kita nak kena bezakan dengan qalqalah sebelumnya sama ada wusta ataupun sughra. Sebab kita nak bagi hak kepada huruf yang bersabdu. Daripada awal lagi kita kenal huruf yang bersabdu ni berasalnya dua huruf. Berasalnya dua huruf. Jadi kalau kita tak jelaskan, kita kena ulang sebalik berasalnya dua huruf. Kalau kita tak jelaskan huruf yang sabdu tu, maka dia akan kurang huruf yang pertama. Okey, kita ambillah contoh yang kita sebut tadi watab. Okey, contohnya watab. Akhir ayat pertama surah Al-Masad. Waw ta ba. Okey, kita nak tunjuk sekali lagi asal huruf bersabdu ni. Jadi watab. Asal watab ni asalnya waw ta
Ba. Lepas tu ba mati. Lepas tu ba berbaris. Ini asal huruf. Ini asal watab ba yang bersabdu ni asalnya. Asalnya ba mati dengan ba berbaris. Dan begitulah semua huruf dalam Al-Quran bila adanya tanda sabdu ni memang asalnya macam tu. Asalnya huruf pertama baris mati, huruf yang kedua berbaris. Tak kira atas, bawah, depan. Maka dalam Arab, dalam bahasa Arab, bila berlakunya kedua-dua huruf begini, berturut-turut huruf yang sama, maka nak diikhtisarkan, nak diringkaskan, diidghamkan. Idgham mutamathilain yang kita belajar dalam tajwid. Diidghamkan yang pertama ke yang kedua. Ba mati diidghamkan kepada ba yang berbaris ini, maka menjadi huruf yang satu, ba yang satu, tapi diberikan tanda sabdu. Maknanya double ba dari sini. Bila kita tak sebutkan untuk sabdu, dia akan hilang ba yang pertama yang mati. Contohnya kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau kita lepaskan je wa tab, maknanya kita baru sebut satu ba. Ba yang pertama kita belum sebut. Sebab itu mana-mana qalqalah kubra yang ada sabdu, kita kena lambatkan sikit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Lambat yang pertama tu kita nak jelaskan, kita nak bagi hak untuk ba mati tu, barulah kita pergi kepada ba yang kedua. Wa tab. Wa tab. Dan kiaslah mana-mana huruf mana-mana huruf dalam Al-Quran yang ada sabdu berasalnya dari dua huruf yang sama. Yang pertamanya berbaris mati, yang keduanya berbaris. Maka kita nak kena tekankan setiap huruf yang ada sabdu, kita kena tekan, nak kena jelaskan sabdunya supaya kita bagi hak kepada huruf yang berbaris ataupun huruf mati yang sebelum dimasukkan itu. Kita ambil contoh satu lagi, contohnya dalam suratul Fatihah yang selalu kita baca. Dan paling jelas sekali waladhdallin tu. Waladhdallin kita waladhdha saja. Waladhdha yang ada sabdu di sini. Asalnya dha mati, dha berbaris. Ni dha mati, dha berbaris. Jadi bila waladhdha kita sebutkan dha mati dulu, baru kita pergi kepada dha, baru selamat. Waladhdha. Tengok isyarat saya ni. Saya pergi kepada waladhdha. Jadi ada dua, macam dia singgah sekejap dekat dha mati, baru pergi kepada dha berbaris. Tapi kalau kita masuk terus waladhdha, kan? Kalau terus masuk waladhdha, kita tak sangkut ataupun kita tak lambatkan sikit, dia akan sebut dha yang kedua terus. Kita tak sebut dha yang pertama. Dha mati ni. Jadi itulah hak huruf yang bersabdu tak diberikan sepenuhnya. Maka yang kita paling risaunya bila kita tak beri sepenuhnya, seolah-olah kita dah kurangkan satu huruf tak sengaja, maka dalam Fatihah sangat-sangat bahaya. Mula daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada bismillah pun dah mula dengan lam, itu nak kena tekankan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tiga huruf dalam bismillah tu yang ada sabdu tu nak kena tekan supaya jelas huruf itu bersabdu, dan kita tak kurang pun satu huruf yang asalnya berbaris mati yang saya jelaskan tadi. Alhamdulillah. Okay, boleh faham insya-Allah? Boleh, insya-Allah. Penting bab huruf yang bersabdu ni, sebab dalam bacaan kita masih ramai juga masih lagi kurang tekan huruf yang ada sabdu tu. Jadi hati-hati bila ada sabdu, kita kena jaga-jaga supaya kita beri hak betul-betul kepada huruf yang bertasydid.
Okey, saya rasa itu saja untuk murajaah kita malam ini bab qalqalah. Dan seperti mana saya terangkan tadi dan sahabat-sahabat kita yang lain terangkan juga, qalqalah, ketiga-tiga jenis qalqalah perlu kita jelaskan. Yang sughra tetap ada lantunan dan qalqalah itu, tapi nak bandingkan dengan yang wusta dan kubra, kubra lagi jelas sebab dia ada sabdu. Wusta pun jelas juga sebab di penghujung bacaan dan dah tak ada apa yang kita nak sebut selepas huruf qalqalah itu. Okay, InsyaAllah dalam contoh kita nanti ataupun dalam penghujung kelas kita ada bacaan. Kalau jumpa qalqalah kita akan tengok macam mana kita nak sebut qalqalahnya insyaAllah. Okey, kita terus masuk tajuk baru kita untuk malam ini insyaAllah. Tajuk baru kita, saya ingat kita sambung satu sifat lagi. Satu sifat lagi baru kita masuk sifat ra tebal, ra tipis. Satu sifat lagi ni dia ada kaitan. Dia ada kaitan dengan hukum ra tebal dan ra nipis. Iaitulah sifat itbaq dengan sifat infitah. Okey, ini kalau tak silap saya bahagian kumpulan yang keempat. Kumpulan pertama kita belajar asyiddah, al-hams, al-jahr wal hams. Kumpulan pertama jahar dengan hams. Kumpulan kedua asyiddatu wal rakhawah. Kumpulan ketiga minggu lepas kita belajar isti'la dan istifal. Sifat tinggi dengan sifat rendah. Malam ni insya-Allah kita nak belajar, nak kenal dua sifat yang berlawanan, sifat itbaq dengan sifat infitah. Kumpulan yang keempat, itbaq dan infitah. Okey. Sebelum kita nak kenal, saya perlu jelaskan juga untuk sifatul huruf ni kadang-kadang antara kita mungkin terasa sangat-sangat tercabarlah. Tak faham, tak jelas, susah nak faham, susah nak masuk, susah nak simpan dalam ingatan, nak bezakan apa saya nak faham, apa saya nak guna sifatul huruf ni. Sampai ada sebahagian, minta maaf lah, ada kata ustaz dia kata ataupun guru dia kata tak penting pun belajar sifat huruf ni sebab tak ada kaitan sangat pun. Yang penting dengung dan mat-mat je. Okey, kita punya pilihan kita lain sikit. Kita penting bagi kita, kalau tak penting maka tak dimasukkanlah dalam tajuk-tajuk hukum tajwid ini. Dah tentunya ulama bersusah payah untuk nak susunkan bab ini, nak bermudahkan untuk kita faham, nak membantu kita supaya bacaan Al-Quran kita insya-Allah selamat daripada kesalahan, maka sangat penting. Cuma bagi saya ada beberapa sifat je yang kalau tak faham pun tak apalah. Jadi kita tekankan kepada sifat-sifat yang penting yang selalu kita nak pakai dalam bacaan kita ataupun kita nak kena faham dalam sewaktu kita membaca. Okey, antaranya malam ni sifat itbaq. Sifat itbaq bagi saya penting. Dia sama dengan sifat isti'la. Isti'la yang minggu lepas kita belajar, saya kata kalau boleh ingat huruf isti'la yang 7. Jadi dah ingat belum? Huruf isti'la yang 7 kalau boleh ingat dalam kepala kita, sebab dalam bacaan kita ini isti'la ni tak boleh saya tipiskan, saya kena tebalkan. Walaupun barisnya bawah, walaupun barisnya depan, walaupun barisnya mati sekalipun, kena tebal sebab dia dalam bahagian sifat yang tinggi. Hurufnya ada 7. Khussa dhaghtin qid. Khasa dha gha ta qa dha. Saya sebut pun termuncung-muncung mulut ni. Kadang-kadang ke depan babi mulut sebab ketujuh-tujuh huruf ni semuanya tebal. Jadi kalau boleh kita kena ingat 7 huruf ni. Bagi saya sifat isti'la yang minggu lepas penting. Dan sifat itbaq untuk minggu ni pun penting juga sebab apa? Sebab dia ada rapat kaitnya dengan sifat isti'la tadi. Okey, kita tengok. Itbaq maknanya penuh. Itbaq maknanya memenuhkan. Kita penuh
mulut kita ataupun lidah kita sepenuhnya kita angkatkan. Bahagian depan, bahagian belakang lidah kita terangkat ke atas sampai tersentuhnya langit ataupun hampir tersentuhnya langit. Huruf-huruf itbaq ni, sifat itbaq ni, kalau dalam bacaan kita kena pastikan lidah kita, bahagian depan lidah dengan bahagian belakang lidah, dia kena terangkat sama-sama. Kalau huruf isti'la, ada sebahagian huruf isti'la dia tak terangkat. Dia tak terangkat. Macam huruf qa. Qa bahagian lidah belakang je yang terangkat. Tapi bahagian depan, kalau kita perasan, cuba sebut qa, lidah kita terbawah. Kha, lidah kita terbawah. Okey, ini isti'la. Tapi kalau itbaq, semua hurufnya kena terangkat bahagian atas, bahagian depan dan bahagian belakang lidah kita. Jadi sebab itu namanya penuh. Kita penuh mulut sampai dia nak terkeluarnya angin pun dah tersekat. Sebabnya penuh dah mulut kita dengan lidah kita terangkat. Lidah terangkat menutupi langit semasa menyebut hurufnya. Hurufnya ada 4. Yang pertamanya huruf sad. Yang keduanya huruf dad. Yang ketiganya huruf ta. Yang keempatnya huruf dha. Jadi ada 4 huruf ni. Sa, dha, ta, dha. Sekaligus bila kita dah kenal huruf ini, 4 huruf ini memang dah ada dalam huruf isti'la yang minggu lepas, yang tebal minggu lepas, yang tinggi minggu lepas. Tambah pula dengan minggu ni itbaq lagi. Dia terangkat semua bahagian lidah kita, maka kita akan faham huruf ini, yang ke-4 huruf ini antara huruf paling kuat dalam 28 huruf hijaiyah. Huruf paling kuat. Jadi bertambah lagi bagi kita ilmu kita insya-Allah. Kalaulah huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha dalam bacaan kita tak kuat, sangat-sangat bersalahlah kita. Dia dahlah isti'la. Minggu lepas tinggi makhrajnya, sifatnya. Tambah lagi minggu ni dia itbaq pula. Penuh mulut kita. Tiba-tiba kita baca tak kuat. Tiba-tiba kita baca tak tebal. Maka sangat-sangat kita tak beri hak mustahaknya kepada huruf-huruf ini. Kesian huruf ni. Jadi saya macam tu lah saya nak pendekatkan. Bila huruf sad, bila huruf dad, bila ta, bila dha dalam Al-Quran kita nak baca, standby lah kita untuk tebalkan betul-betul. Jangan sampai ada terkurang tebal, dia akan kurang sifatnya dan boleh. Bila kurang sifat, dia akan bertukar kepada huruf lain. Minta maaflah semalam, minggu lepas kan saya buat contoh kan. Kalau Haji Din sifatnya macam tu, orangnya macam tu, sifatnya macam tu, kelakuannya macam tu, tiba-tiba kita bagi sifat lain, memang tak boleh lah kan. Sama juga huruf ni, bila kita tak bagi kuat, bila tak bagi penuh sebutannya, dia boleh bertukar menjadi huruf lain. Bila tukar jadi huruf lain, itulah masalahnya, boleh berubah makna, dan bahayanya dalam bacaan Al-Quran bila kita berubah makna, itu dikira lahan jali, kesalahan yang nyata, yang mungkin tak dimaafkan kalau kita teruskan dengan salah itu. Agak bahaya juga, sebab itu sifat huruf ni memang penting, tapi kita susah nak menguasainya sebab dia betul-betul perlu kepada usaha yang betul-betul bersungguh supaya kita faham dan juga dapat membeza antara sifat-sifat yang 17 ini. Dah banyak 17 tu kan. Lepas tu setiap sifat tu dia ada huruf-hurufnya lagi. Nak bezakan huruf itu, huruf ini. Itu yang mencabar sangat. Tapi tak apa, insya-Allah kita nawaitu kita nak faham. Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah bagi taisir untuk kita faham dan untuk kita amalkan dalam bacaan kita. Okey, jadi mungkin untuk malam ni kita boleh buat kesimpulan. Huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, simpan dalam fahaman dan ingatan kita. 4 huruf ini paling tebal. Okey. 4 huruf. Qaf tak ada sini, maknanya dia tebal juga, tapi nak dibandingkan dengan 4 ini, huruf 4 ni lagi tebal. Qaf itu dia termasuk dalam huruf isti'la yang tinggi sahaja, tinggi, tebal juga, tapi nak bandingkan dengan ta lagi tebal. Sebab apa? Cuba aja dia sebut qa. Qa. Dia terbuka mulut.
Sebab huruf qaf ini termasuk dalam huruf infitah yang saya akan jelaskan lepas ni. Dia terbuka mulut. Yang jadi tebalnya qa ni, bahagian pangkal lidah kita dia terangkat. Itu yang jadi tebalnya. Bahagian pangkal lidah dia terangkat ke langit lembut di belakang sana. Maka dia akan jadi macam penuh juga, tapi tak sepenuh huruf yang itbaq. Sebab dia bahagian lidah depan dia akan terendah ataupun dia turun. Itu bezanya dengan qaf dengan ta lagi tebal. Sebab ta dia akan penuh mulut. Okey, jadi lawannya kita dah faham insya-Allah itbaq. Lawannya infitah. Infitah maknanya terbuka. Apa yang terbuka? Mulut kita terbuka apabila kita sebut selain daripada sad, dha, ta, dha, 4 huruf ini, maka selebihnya semua huruf terbuka belaka. Contohnya dengan ba, a, ta, semua dia terbuka. Huruf gha tu tebal kan, huruf isti'la kan. Tapi dia masih terbuka sebab lidah bahagian depan dia tak terangkat. Yang terangkatnya belakang je. Kha pun sama. Kha huruf isti'la, huruf tebal, tapi yang terangkat bahagian belakang je. Kha. Dia akan tertutup. Dia sebab ghain dengan kha, makhrajnya di aqsal halq. Di aqsal halq maknanya di hujung lidah, hujung halqum. Di hujung halqum, bukan dia tak kena mengena dengan lidah, tapi dia seolah-olah dia aqsal halq dengan lidah ni dia hampir samalah. Dengan pangkal lidah ni dia hampir sama. Jadi dia seolah-olah dia menutup bahagian lelangit belakang, lelangit lembut belakang. Jadi kesimpulan untuk sifat infitah ni, kita terbuka mulut kita waktu kita sebut huruf ini. Untuk huruf itbaq pula, kita nak kena penuhkan ataupun kita nak kena tebalkan betul-betul untuk menyebutkan huruf ini. Tak kira huruf ni baris atas, baris bawah, baris depan ataupun baris mati sekalipun. Okey, jadi elakkan sangat-sangat dalam bacaan kita nanti insya-Allah ditipiskan ataupun dilembutkan sebutan, tak keras ataupun tak jelas ataupun tak tinggi. Banyak juga masih lagi peserta-peserta tahsin muslimin muslimat yang bersama saya lah, masih ada lagi huruf sad tak tebal, huruf ta tak tebal. Padahal ta ini min aqwal huruf, paling kuat sekali huruf ta. Dalam huruf hijaiyah ta paling kuat sekali, tapi masih lagi ta contohnya. Sa tu disebutkan sa, dan paling jelas sekali qa disebut ka. Qa yang minggu lepas tu itu paling ramai, masih ramai lagi. Huruf qaf itu tak ditebalkan, tak ditinggikan sebutannya ataupun sifatnya. Full tebal. Okey, saya boleh kongsikan setakat itu saja. Ada siapa-siapa nak tambah lagi bab itbaq dengan infitah ini? Mungkin ada antara kita mungkin belum sampai lagi apa yang dijelaskan, tapi tak apa, biasakan kita faham, kita dengar, dan saya buat kesimpulan dah. Untuk faedahnya kita belajar itbaq ini, 4 huruf ini dalam bacaan kita sad, dha, ta, dha, bila kita baca, tebalkan. Dan kaedah tebal, yang kaedah tebal yang saya selalu sebut, sekiranya kita tak mahir lagi nak letakkan di mana tempat keluarnya dan sifatnya, asalkan huruf tebal tu kita cuba kedepankan sikit bibir mulut kita. So, bo, po, bo, bo. Semua huruf dia sifatnya tebal belaka, tapi yang bezanya makharij, tempat keluarnya, diletakkan lidahnya di bahagian mana, itu kita dah belajar dalam bab makharijul huruf. Okey, alhamdulillah. Saya tak faham, Ustaz. Sad, dot, po, Ustaz bilang bariskan di batas. Yang apa ya, bariskan yang 7 tu bariskan di atas. Tapi yang 4 ni bariskan di bawah. Jadi bila masa yang kita nak jumpa, nak luruskan barang, huruf ni kita nak bariskan di atas atau bariskan di bawah. Yang 4 ni. Saya pun tak faham soalan tu, John. Sekarang yang 7 tu. Okey. Ustaz bilang
bariskan di bawah, di atas. Jadi belum kita bunyikan statement lidah, naikkan atas. Tapi yang 4 ni, bariskan di bawah. Bariskan? Lidah kita nak tepi, lihat tepi lidah, merenggangkan tepi lidah. Okey, mungkin tertukar cara cara pemahaman. Okey, saya istilahkan tadi, bezanya antara isti'la dengan itbaq. Minggu lepas kita belajar isti'la. Kalau kita perhatikan huruf itbaq malam ni sebenarnya ada dalam huruf isti'la yang kita belajar minggu lepas. Okey. Untuk huruf isti'la yang kita belajar minggu lepas, sama juga. Saya kata tebalkan. Untuk selamat kita tebalkan. Bila tebalkan, muncul mulut je lah. Dia tak ada istilah kita nak turunkan lidah ataupun tidak. Tapi bila belajar malam ni, itbaq, saya nak buat perbandingan. Nak bagi lebih jelas, huruf-huruf isti'la yang bukannya huruf itbaq, yang bukannya sad, dha, ta, iaitulah huruf kha dengan gha dengan qa, kha, ghain, qaf, 3 huruf ini. Bezanya dengan huruf itbaq malam ni. Kenapa dia tak termasuk dalam huruf itbaq malam ni? Sebab lidah waktu kita nak sebut qaf, lidah kita yang bahagian depan dia tak terangkat. Lidah huruf qaf ni yang terangkatnya di pangkal lidah je yang terangkat. Lidah depan dia turun. Tapi kalau huruf itbaq, sa. Ni langit kan? Sa, ta, ta. Okey, dia tak jelas kalau kita sebut baris. Kita sebut matikan. Semua lidah kita ke langit, dia sentuh langit dan dia tertutup. Dia penuh. Jadi beza situlah, beza antara huruf huruf isti'la dengan huruf itbaq. Yang mana bahagian huruf isti'la tak dimasukkan dengan itbaq. 3 huruf tadi, ghain dengan kha dengan qaf, dia tak tebal setebal huruf itbaq. Huruf sad, huruf ta, huruf dha, huruf ta. Dia tak setebal itu sebab apa? Sebab bahagian rongga mulut itu masih terbuka. Waktu kita nak sebutkan kha, lidah kita masih bawah. Bahagian depan lidah kita ke bawah. Kha, gha. Contohnya kan lidah kita ke bawah. Dia tak penuh, dia tak sentuh langit atas. Jadi waktu kita nak baca nanti, kedua-duanya itbaq dengan isti'la, tak perlu kita fikir, tak perlu kita pening-pening nak ke bawah ke nak ke atas ke, kita tebalkan semua huruf ini. Huruf isti'la sekaligus termasuknya huruf itbaq, dan huruf itbaq lagilah kena tebal. Yang 4 ni lagi tebal lagi. Ya, lebih tebal. Sebab dia dah tebal, dia dah tinggi plus dia campur pula sifat itbaq yang penuh dalam sebutan mulut kita. Super tebal dalam mesej apa sebut ni, super tebal. Boleh. Tebal penuh lah. Dia. Full. InsyaAllah. Full tebal. Jadi bila itulah sifatnya, tiba-tiba ada kita baca ternipis, memang marah dia. Ya, dia super power dia kan. Tiba-tiba kita tak powerkan dia, memang tak kenalah. Itulah yang kita nak sampaikan. Maksud huruf-huruf tebal ini hendaklah kita bagi mustahaknya, iaitulah tebalnya sepenuhnya. Jadi insyaAllah kita bermula daripada semalam minggu lepas lagi, iaitulah huruf isti'la yang 7 dan campur lagi 4 huruf itbaq ini. Jadi ke-7 isti'la tadi ada 4 yang betul-betul super tebal, dan 3 tu memang tebal lah. Macam ha kena tak? Kena mengena tak, Ustaz? Ha tak kena lah. Ha tak termasuk dalam huruf isti'la, dia huruf istifal, maka dia tak tebal lah. Ha, tengok kita sebut ha kan tersengih. Bibir mulut kita terlebar. Ha. Kalau Haji Din sebut muncung mulut ha, itu salah lah. Jadi sebelum kita masuk bacaan, faedah daripada kita belajar sifat yang ada lawannya, maknanya secara automatiknya bila kita cerita bab tebal, lawannya kita tak boleh tebal. Macam tadi untuk malam ini, untuk minggu ni kita belajar itbaq.
4 huruf ini itbaq, kita nak kena penuh mulut kita dalam kita menyebutkan so, bo, to, bo, penuh mulut. Jadi huruf selain daripada ini kena infitah, tak boleh penuh, kena terbuka mulut kita. Selain daripada huruf so, to, bo, to ni, kita nak kena terbuka mulut kita supaya jelasnya keluar huruf-huruf, termasuknya ha, ba, ta, yang huruf-huruf lain. Jadi Haji Din macam Haji Din tanya tadi, kalau huruf ha itu memang tak termasuk dah, sebab dia tak termasuk dalam la itbaq wala huruf isti'la, insya-Allah. Ghain masuk tak? Ghain tak termasuk dalam huruf itbaq yang penuh, cuma dia termasuk dalam huruf isti'la yang tinggi. Maknanya ghain ini tebal. Tebal Oh, yang Ustaz cakap 7 tu sekarang saya faham. 7 tu yang full punya tebal, sod, dot, to, zo. Yang lagi 3 saya teka ghain dengan qaf. Jangan teka, tak boleh main teka, kena sebut betul-betul. Ha mana termasuk? Ha bukan. Kha je. Kha, ro dengan qa. Betul. Okey. Insya-Allah. Apa dia? Ha, bukan ha tak masuk. Qa. Okey. Okey, kha dengan ra dengan qa Kha dengan qa. Okey, alhamdulillah. Ada lagi soalan sebelum kita masuk bacaan kita malam ni? Okey, untuk malam ni, malam ni kita akan sambung bacaan kita seperti biasa. Kita bagi peluang kepada qari-qariah kita untuk mengeluarkan huruf-huruf hukum-hukum dalam ayat bacaan yang dibaca, insya-Allah. Malam ni kalau tak silap saya ayat 33. Betul 33 Suratul Rahman, muka surat 532. Kita masih lagi surah Ar-Rahman. Muka surat 532. Ayat 33. Okey. Boleh setiap qari ataupun qari ambil 2 ayat. Dan yang qari boleh baca sendiri dan keluarkan semua hukum yang ada. Yang qari saya boleh bacakan dan boleh dia sebut je huruf hukum-hukum yang ada dalam ayat. Okey, siapa nak mulakan? Silakan. Ya, Haji Latif boleh. Malam ni Haji Latif ada. Belum lagi. Okey. Yang lain baca dulu Ustaz. Okey, boleh. Kita semua dah baca. Selalu Haji Din dulu. Malam ni dia nak bagi peluang orang lain. Dia boleh. Haji Latif ni boleh. InsyaAllah, tak apa. Kita bagi pilihan. Siapa yang nak dulu, silakan. Haji Taib tak ada tu. Pelajar cemerlang tak ada Haji Din. Tak nampak. Tak nampak Dah selalu kacau dia dah masuk nama lain kot. Tu dia suara dia tu. Betul. Oh, manja bersuara. Apa benda? Okey, kalau gitu siapa Haji Bashir. Haji Bashir pun tak nampak malam ni. Haji Syarif pun terkeluar. Okey, Haji Ismail lah, tak ada orang lain. Haji Ismail. Abang Is. Muka berapa Ustaz? 532. Tak apa, sama-sama kita aja. Kita keluarkan hukum dan ini ikut faham yang kita yang termampunya, nanti kita tambah-tambah lah. Yang mana yang terlebih terkurang tu. Daripada 33 ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Itu. Okey, satu lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Ya mat asli Ustaz. Alif apa ni
Izhar Qamariyah. Boleh. Alif lam qamariyah ataupun izhar qamari boleh. Sebelum tu ra tebal lah. Okey, ra tebal. Dah, insya-Allah. Jin wajibul guna je. Okey, betul. Wah, lagi sekali wal izhar Qamariyah. Okey. Lepas tu nun mati jumpa sin, tifak hakiki. Insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Boleh? Lepas tu tifak hakiki lagi sekali nun jumpa apa tu? Alif apa tu? Apa kata sudah sebut? Yang mana tu? Nun inis. Nun mati jumpa apa kata? Hamzah wasal. Hamzah wasal, masya-Allah. Nun mati jumpa hamzah wasal. Ifa hakiki juga ni. Okey, kalau ikhfa hakiki dengung kan? Ya, dengung sikit tak? Okey, macam mana nak dengungkan? Inis. Siapa boleh bantu di sini? Inis apa tu? Siapa boleh bantu Haji Ismail di sini? Tak berani nak bantu, Ustaz. Tak ada nak dengungkan Inis. Macam mana nak dengungkan? Inis tata. Tak dengung lah. Ada orang dengung ke Ustaz? Itulah saya pun tertanya juga macam mana Haji Ismail nampak nun mati di situ. Ada nun mati ke Haji? Ada. Ayalah nun. Tak ada macam nun tak mati. Ini kira nun mati kan? Tak ada lah, nun baris di bawah. Nun baris di bawah. Ini bukan di hakiki lah ni. Ini tak ada dengung lah. Kira ini tak ada hukum lah. Dia ada hukum di sini sebenarnya. Kalau kita nak korek juga, kalau nak menggali juga, dia ada hukum. Nun kecil lah. Dia bukan ikhfa di sini. Siapa boleh jawab di sini? Hamas. Huruf Hamas. Hamas. Dia kalau kata nak pergi jauh sangat, nak pergi jauh betul, ini stata'tum ni asalnya ini nun memang nun mati di sini. Nun kecil. Tak, dia asalnya nun mati asalnya in. Lepas tu macam mana tiba-tiba ada baris bawah di bawah nun tu. Jadi kalau nak mencari hukum juga, ini yang kita selalu sebut iltiqat sakinain, bertemunya dua sukun. Oh, okey. Bila bertemunya dua sukun, sukun yang pertama diberi baris bawah. Selalunya yang kita baca yang itu yang selalu kita tambah nun wiqayah atau nun bawah-bawah yang nun kecil tu kan. Selalu kita baca yang jelasnya bila tanwin bertemu hamzah wasal. Dan selepas hamzah wasal dah tentunya ada huruf mati kan. Yes. Okay, yang itu kita jelas dan kita akan tambah walaupun tak ada tulisnya di dalam Quran, kita tambah sebab kita dah tahu. Bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kita akan baca dengan tambahnya nun bagi bawah. Dan yang ini dia tak temu, dia bukannya tanwin, dia nun mati di sini. Nun mati bertemu dengan hamzah wasal juga di sini. Jadi asalnya nun mati ini memang barisnya mati, ditambahkan ni bagi bawah disebabkan bertemunya dengan hamzah, bertemunya dengan huruf mati, itulah sin. Ini stata'tum. Tapi tak apa, dia tak termasuk dalam ikhfa dah. Tum. Tak balik. Ya, teruskan. Ini apa? Tum. Tamim. Izal Sakawi. Mim mati jumpa hamzah. Hamzah ya. Taktum ifa hakiki dan ifa hakiki lagi. Masya-Allah. Ya. Zu. Habis zu mat asli. Ni lagi jumpa ini nama yang nanti jumpa hamzah lagi. Izar halqi. Okey. Dan kalau
Sugra. Ini yang kita belajar tadi. Qalqalah sughra min aqa aqa. Ra tipis. Hmm. Dibaca tipis lah. Ini sin Tipis dalam istilah tajwid dia panggil apa? apa Ustaz? Ra. Ra. Kalau hukum ra tipis, ratar. Al-khaim. Ra tafkhim. Tafkhim tu tebal. Taqim tipis. Tarqiq. Tarqiq tebal tipis. Tapi insya-Allah minggu depan insya-Allah kita akan masuk tafkhim dengan tarqiq. Jadi ra alif lam sabtu idgham samsiah. Okey, idgham syamsi. Kemudian ma wa tusmu mad asli. Wal ardi. Wal tu wal ar. Iza kamaria lagi. Ini Anfudu. Nun mati jumpa fa kiki. Lam mad asli la mad asli. Tan ifa hakiki lagi tan zun illa bisultan bila waqaf mad arif disukun sana. Tapi ta tu itbaq tu bisultan. Maksud saya ini huruf yang paling tebal ni kena penuhkan mulut kita. Yang baru belajar tadi. Ya, betul. Itbaq. Bisultan full. Illa bisultan gitu. Gitu insya-Allah. Mad arif disukun dah. Okey, jelas insya-Allah. Yes. Teruskan. Babi ayyi tak dapat. Mad asli. La tu mad wajib. Hamzah, kalau hamzah sebelum huruf mad asli kan? Mad bukan mad badal. Bedal. Mad badal. Mad badal sana? Ya, betul. Tak kena bedal lah tu. Lepas mad badal mad wajib. Ya, betul. La mad wajib ya. Panjang berapa harakat? La itulah mad wajib. Panjang berapa harakat? Panjang berapa harakat? Jadi nak tahu berapa harakat? 45 lah. Pasal di tengah-tengah. Pandai pun. Ra dibaca tebal lagi. Mad arif ini mad asli. Tukaziban. Ini tukaziban mad arif disukun. Ya, alhamdulillah. Jelas habis. Good try lah, macam bagus. Terima kasih. Seorang lagi insya-Allah ayat 35 dan 36 silakan. InsyaAllah saya cuba Ustaz. Okey, tafadhal. Yursalu alaikuma syuwazun min narin wa nukhasun kenapa penuh mulut tu ha? Terang Dia terang. fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Dari bulan. Okey, ya tak ada apa-apa. Selalu tak ada apa. Alaikuma ma asli. Syuwa mad asli. Zum min idram mutamassilai naik. Betul. Zum min idram apa? Mutamassilai macam mana mutamassilai? Mutamassilai huruf yang sama. Sama ini. Ini tanwin bertemu. Belum jumpa mim, idram apa Ustaz? Ma'al ghunnah. Idram ma'al ghunnah. Lepas tu nun tasydid, lepas tu nun mad asli. Dia kalau dah diambil oleh idram ma'al ghunnah, nun tasydid tak ada dah.
Tak gunakan lagi Dia dah tak ada. Tasydid dah clear. Ana mad asli. Wah, tak ada apa-apa. Okey. Sebelum tu nun mati bertemu dengan nun minna. Sama juga. Idgham al-ghunah, ya, sama juga. Ilmanuna. Ring, okey, tak ada apa-apa. Nuha, sama asli, juga riwa tanwin bertemu dengan wa. Ring, okey. Ini ra idram. Sama juga. Masukkan. Berturut-turut. Betul. Masukkan. Masukkan apa? Ra dalam waw. Nuha ma asli sum irfa fala la mad asli atau mad badal. Tadi boleh jadi mad badal sini? Tak boleh, tak pasal dia tak ada alif sorry mad asli. Ada hamzah. Ada hamzah. Okay, mad asli tang irfa dan ra mad asli dan ma'ari disukun. Kalau dimatikan ma'ari disukun. Siron. Jadi di sini kalau dah bagi kepada ma'ari disukun, maksud tak dapat lah. Tak dapat Kalau dah ma'asli, ma'ari disukun tak gunakan lah. Kalau sambung, ma'ari disukun tak dapat lah kalau sambung. Tapi kalau berhenti. Okey. Fa tak ada apa-apa. Ai tak ada apa-apa. Ai tak ada apa-apa. Mad badal. Ini bawa mad badal. La mad ni okey. Mad asli bukan ini mad apa? Allah. La okey. Ini dah lupa Ustaz. 45. Apa dia? Ada 45 dia panjang Apa dia? Diselang mad apa Yang mesti. Mad. Bukan mad mesti, mad wajib. Mad wajib. Okey. Dia dua, mad wajib dengan satu mad apa? Mad jaiz. Mad jaiz. Okey, ini mad wajib. Okey, mad wajib 4 atau 5 rakaat. Rabbikum tak ada apa-apa. Mad asli. Tukazib tak ada apa-apa. Okey. Ba mad asli. Mad asli ke Ustaz? Mad asli ke? Ba tu mad Ma'ari disukun boleh terus. Ma'ari disukun lah. Di ujung kan. Diselangi barisan mati Okey. Ya betul. Ustaz tadi yang dia ada miskal kan? Mana? Tengok tu Selalu alai tu. Alai tu tak bacaan lin tak. Tak ada apa-apa. Tak apa. Dia katanya ada huruf lin di situ. Jadi dia tak ada kaitan dengan hukum sebutkan lah. Tak apa sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Alaikum lah. Okay, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Begitulah kita nakkan bila kita dah jelas semua hukum, waktu baca pun dia datang. Nanti bila sampai satu tahap nanti insya-Allah semua hukum yang akan datang serentak waktu baca. Setiap hukum yang kita baca dalam ayat dia akan datang, dia akan tergambar, terbayang waktu kita baca. Jadi situlah kita insya-Allah bacaan kita jelas, susunan bacaan, sebutan kita nampak macam tersusun. Kalau kita perhatikan qori-qori yang betul-betul mutamakkinin, yang betul-betul mahir dan betul-betul menguasai bacaannya dan juga hukum-hukum tajwid, kita akan terasa betul-betul sebiji keluar dari mulutnya huruf-huruf Al-Quran. Subhanallah, itu yang paling kemuncaknya bacaan yang terbaiklah. Tapi tetap ada yang lebih baik daripada itu, ada yang lebih sempurna daripada itu, ada yang lebih mahir daripada itu. Dia tak habisnya. Ilmu Quran, ilmu tajwid, masya-Allah rezeki kita sebagai orang Islam, Muslim dan Muslimah ni, Allah bagi berterusan nikmat untuk kita baca Al-Quran. Dia tak habisnya nikmat. Kita dah sampai tahap ni, kita dah bersyukur sangat, alhamdulillah. Banding dengan orang yang kurang lancar lagi ramai lagi tak lancar. Tapi kita tak cukup dengan tahap yang kita dah sampai, sebab ada banyak lagi kita nak tambah lagi. Dengan kita tambah sehingganya hujung hayat kita masih lagi kita bersama Al-Quran untuk kita nak tambahkan kebaikan membaca Al-Quran. InsyaAllah rezeki kita alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT beri istiqamah dan beri ketetapan hati kita bersama Al-Quran sepanjang hayat kita insyaAllah. Saya rasa untuk malam ini sampai di sini sahaja. Apa yang kita sampaikan daripada hukum-hukum penjelasan, sekiranya ada baiknya insya-Allah rezeki kita untuk kita tambahkan ilmu kita, dan apa yang ada kurang jelas, kurang tepat, kelemahan saya, mudah-mudahan Allah SWT ampunkan kita semua, dan insya-Allah kita boleh lagi lah ada masa lagi untuk kita tambahkan lagi penjelasan yang lebih tepat dan yang lebih sempurna insya-Allah.
Barakallahu fiikum dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang untuk kita bersama Al-Quran insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وإيمانا صادقا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Ada juga saya dia menyamar nama lain lah malam ni. Menyamar Ustaz. Saya nak kacau Haji Din. Ustaz Haji Din dia kacau orang tengah baca. Orang tengah-tengah nak jawab-jawab dia kacau. Tak apa. Nak murid cemerlang, nak murid cemerlang. Saya tapi dia terdiamkan diri. Haji assistant. Haji Ahmad dari pulau nak bercakap je, masya-Allah. Masya-Allah. Saya gunakan nama Habibah tu pasal saya teringat ada Habib di sini kan. Habib dia. Tambah je Habibah. Saya dah pelik dah siapa Habibah pula ni, masya-Allah. Okey, lagi-lagi kita tahu pasal saya nak pantau Haji Din je bukan apa. Ya betul. Alhamdulillah. Malam ni okey, malam ni dia okey. Malam dia hembus jugalah.